Terima kasih Zahra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menahan seorang bekas timbalan pengarah sebuah agensi kerajaan kerana disyaki mengemukakan tuntutan palsu berjumlah lebih RM14,000. Menurut sumber, wanita berusia 40 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Sabah kira-kira 10 pagi tadi selepas hadir memberi keterangan. Sumber itu berkata siasatan awal mendapati suspek telah mengemukakan tuntutan resip palsu berhubung dengan pelaksanaan program-program agensi kerajaan berkenaan sekitar Julai 2013 sehingga Ogos 2014. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun suspek dibebaskan dengan jaminan SPRM. Penduduk di 121 buah perkampungan di Kudat termasuk Pulau Banggi, Tanjung Kapur dan Matunggung kini mampu menarik nafas lega apabila hasrat memiliki tanah sendiri akhirnya menjadi kenyataan. Penantian selama lebih 20 tahun akhirnya berbaloi apabila 399 geran tanah anak negeri NT melibatkan kawasan seluas lebih 866 hektar diserahkan kepada para penerima pagi tadi. Majlis penyerahan geran tanah NT yang berlangsung di Dewan Tun Mustapa disempurnakan Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal. Penerima yang ditemui RTM berkongsi impian mereka untuk mengusahakan tanah tersebut dengan tanaman yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Geran ini dan telah disukat selama 15 tahun yang lepas. Jadi kami terharulah tanah ini saya akan usahakan dengan sebaik-baiknya. Dengan 7 ekar lebih saja. Penantian yang agak lama juga, tapi berbaloi. Syukur Alhamdulillah dengan pemberian ini. Saya boleh teruskan saya punya agenda yang seterusnya ya, terhadap tanah yang telah dapat geran ini. Alhamdulillah. Untuk bercocok tanam. Lama sudah kami menunggu. Berapa tahun sudah baru dapatlah geran tanah. Setakat ini sebanyak 6,587 hektar geran tanah NT dikeluarkan untuk daerah Kudat. Sementara itu, Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Bernard Liu Chow Min berkata, terdapat 916 permohonan tanah bersyarat NT bagi daerah Kudat telah selesai dijalankan pengukuran di lapangan dan kini dalam peringkat proses pelan ukur. Dijangka lot-lot NT tersebut akan dikeluarkan geran tanah dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Ia merupakan usaha berterusan Jabatan Tanah dan Ukur Sabah dalam memastikan tiada lagi isu pemilik tanah menjadi penduduk setinggan di tanah sendiri. Satu kes baru kolera direkodkan di daerah Tawau semalam menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 90 kes. Kes baru itu dikategorikan sebagai kes bergejala. Menurut infografik di laman Facebook Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, 59 daripada 90 kes kolera yang direkodkan sehingga kini merupakan kes bergejala, manakala 31 lagi tidak bergejala. Sempurna kekal mencatat kes tertinggi dengan 47 kes diikuti Kota Kinabalu 15, Kunak 10, Tawau 6, Beaufort 4, Putatan 3, Kinabatangan 2 dan masing-masing satu kes kolera di Tuaran, Sepitang dan Lat Datu. Sementara itu, dalam satu kenyataan media, Datuk Dr. Christina berkata, satu kes baharu COVID-19 yang dicatat di Kota Kinabalu semalam melibatkan seorang wanita bukan warga negara. Katanya kes ke-411 itu dikesan semasa saringan rujukan ke hospital. Individu berkenaan yang mendapatkan rawatan awal di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah memerlukan rujukan ke Hospital Queen Elizabeth untuk rawatan lanjut. Penularan pandemik COVID-19 tidak membantutkan usaha Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah memperkasakan peranan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pemersatu dan bahasa komunikasi dalam pelbagai peringkat masyarakat. Cabaran sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sehingga 31 Ogos ini ditempuhi dengan kaedah pelaksanaan aktiviti yang sesuai dengan keadaan semasa, kebanyakannya secara dalam talian.
Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah Aminah Awang Basar berkata, program tahunan sempena sambutan Bulan Kebangsaan iaitu Sayembara Deklamasi Puisi Hari Kebangsaan juga diteruskan dengan kerjasama Persatuan Bahasa. Bagaimanapun, sambutan tahun ini sedikit berbeza bagi memastikan pelaksanaannya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Bercakap kepada RTM ketika ditemui di Kota Kinabalu, Aminah berkata aktiviti saringan peserta akan dijalankan secara dalam talian. Hanya 10 peserta terbaik akan dipilih ke pertandingan peringkat akhir yang akan diadakan di Dewan DBP Sabah dengan bilangan tetamu terhad. Katanya kebanyakan program lain juga dilaksanakan secara dalam talian termasuk kursus dan sayembara syair, pengucapan puisi dan pertandingan deklamasi puisi. Beliau gembira kerana aktiviti yang dijalankan dalam norma baharu terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Mengenai cabaran yang dihadapi sepanjang tempoh 64 tahun penubuhannya, Aminah berkata cabaran utama di BP ialah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Sekarang ini kita menghadapi satu masalah yang besar, ya. Walaupun negara telah mencapai kemerdekaan pada tahun ini sudah genap 63 tahun, tetapi kita melihat bahawa bahasa ini masih tidak boleh diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Menurut Aminah, masih terdapat segelintir masyarakat menganggap bahasa Melayu tidak mampu menjadi bahasa yang mengungkapkan pelbagai bidang, khususnya dalam urusan perdagangan, ekonomi, sosial dan pentadbiran. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama dengan Zehra Zamri di Angkasa Puri. Zehra, silakan.